9 Mei 2018, kita semua keluar mengundi. Kita keluar mengundi, kita nak bawa arus perubahan dalam negara yang kita cipta ni. Kita nak tolak rasuah. Kita nak tolak politik wang, politik kuasa. Dan pada 9 Mei 2018 kita berjaya, tuan-tuan puan-puan. Kita berjaya bawa masuk arus perubahan, kita berjaya bawa masuk Pakatan Harapan. Tetapi apa yang jadi selepas itu? Pada tahun 2020, belum cukup 5 tahun Pakatan Harapan memerintah, baru 22 bulan langkah Sheraton berlaku. Apa yang jadi dengan langkah Sheraton ni? Apabila kita tengok langkah Sheraton, jangan lihat Pakatan Harapan yang kuasa saja, bukan. Langkah Sheraton itu merupakan titik runtuh demokrasi dalam negara kita. Langkah Sheraton itu adalah apabila mandat rakyat ditarik, tuan-tuan puan-puan. Mandat kita semua. Itu kali pertama saya mengundi. Tahun 2018 kali pertama saya mengundi. Saya excited nak mengundi. Saya bersyukur saya dapat mengundi, membawa arus perubahan. Tetapi ditarik dengan begitu saja. Selepas tu apa yang jadi pada negara kita? Kita lihat kejatuhan politikal dinamo tu. Dinamo pula. Domino. Politikal domino, satu persatu negeri jatuh. Sepertinya mereka langsung tidak kisah mandat rakyat, tuan-tuan puan-puan. Mereka tak kisah. Tetapi kita lihat dalam pilihan negeri Johor ni, dengan penuh lagaknya, orang-orang yang sama berjalan berkempen, mereka canangkan kestabilan masa hadapan. Ketidakstabilan politik yang ada dalam negara kita sekarang ni puncanya dari siapa? Bukan daripada Pakatan Harapan. Puncanya lagi dah bukan dari parti muda yang tak wujud pada masa tu. Ketidakstabilan yang kita rasai ini berpunca dari orang yang telah berdekad lama pegang kuasa. Tetapi kali ini dalam PRN Johor, sekali lagi mereka fikir orang Johor ini tidak pandai agaknya. Mereka fikir orang Johor ini tidak boleh berfikir agaknya. Ini masanya untuk kita buktikan mereka salah, tuan-tuan puan-puan. Ini masanya untuk orang Johor bangkit, tolak politik kuasa, tolak politik wang. Kita kembalikan kestabilan dalam negara kita dengan memastikan mandat rakyat pada tahun 2018 itu dipulangkan kembali kepada rakyat. Tuan-tuan puan-puan, kalau kita bercerita tentang orang muda ni, saya orang muda, usia saya baru 27 tahun. Kalau saya fikirkan diri sendiri saja, saya tak perlu masuk politik. Saya tak datang dari latar belakang keluarga politik. Tak ada seorang pun dalam keluarga saya pernah menjadi ahli politik sebelum ini. Ibu saya seorang cikgu. Arwah ayah saya juga sebelum beliau meninggal merupakan seorang guru. Saya membesar, kalau orang Johor tahu, di Kampung Melayu Majidi. Kampung Melayu Majidi ni orang kata kampung dalam bandar, tetapi kawasan setinggan sebenarnya. Bila saya membesar di Kampung Melayu Majidi, saya lihat bagaimana orang-orang politik ni datang 5 tahun sekali. Mereka tabur janji, mereka tabur 200-300 ringgit. Bila dia bermurah hati sikit, dia bagilah 500 ringgit 5 tahun sekali. Lepas tu dah tak ada dah. Dah tak nampak dah muka mereka. Segala janji yang mereka tabur tu tak dapat satu sen pun. Bagaimana mereka yang hidup di Kampung Melayu Majidi tu, saya lihat orang-orang susah yang mereka kata mereka nak pertahankan, mereka kata mereka nak perjuangkan. Makin hidup susah, makin hidup melarat, tuan-tuan puan-puan. Akhirnya yang susah makin susah, yang kaya saja dapat apa yang mereka nak bagi. Saya lihat bagaimana kawan-kawan
Melayu Majidi itu ada yang keciciran pendidikan. Umur 12 tahun, 13 tahun dah tak ke sekolah dah. Saya lihat bagaimana begitu ramainya yang masuk ke kancah dadah. Saya lihat bagaimana anak-anak perempuan umur 14 tahun dah mengandung. Ini semua bukan salah mereka. Orang kata orang-orang macam ni kutu masyarakat. Bukan, tuan-tuan perempuan. Tidak ada orang yang dilahirkan minta jadi susah. Tidak ada orang yang dilahirkan minta nak jadi penagih dadah. Tetapi semua ini berpunca dari kerosakan sistem yang berpuluh-puluh tahun lamanya. Semua ini berpunca daripada ketidakadilan sosioekonomi. Berpunca dari siapa? Orang yang sama memerintah berdekat-dekat tahun lamanya. Saya, masa tu saya tak nak masuk politik. Saya fikir politik ni kotor, tak payahlah kita masuk dunia kotor. Saya kata saya nak buat perubahan dalam sistem pendidikan negara. Ibu, cikgu, ayah, guru. Saya fikir pendidikan boleh mengubah nasib sesebuah generasi. Saya ingat seorang kawan saya, dia pernah kata pada saya, kawan saya berbangsa Cina, dia pernah kata pada saya ingat sampai sekarang. Dia kata, kalau salah sikit minta maaf, dia kata, Jai Chok, Purung Chok, Xiaomi. Biar miskin, dia kata, tapi jangan miskin pendidikan. Jadi waktu tu saya nak buat sesuatu untuk pendidikan. Lepas tamat latihan dalam kamar, saya masuk ke dalam Kementerian Pendidikan Malaysia. Tetapi apa yang saya lihat waktu saya di dalam KPM? Saya lihat Malaysia ni sebenarnya adalah orang yang bijak pandai, yang boleh buat dasar dan polisi cantik-cantik atas kertas. Tetapi akhirnya, kalau tidak ada keazaman politik, kalau orang di atas itu korup, kalau orang di atas itu hanya fikirkan poketnya semata-mata, tidak akan ada perubahan dalam sistem negara. Bila terjadinya langkah Sheraton, I say enough is enough. I do not want to leave my future in the hands of those who are corrupt. I do not want to leave my future in the hands of those who only think of their own pocket. I texted Sadiq. Sadiq's a good friend of mine. I texted him. I said, Sadiq, form a new party, he said, and I will be with you. Dan lepas itu rupanya kita sedar ramai orang muda yang nakkan perubahan. Orang muda belum kita. Orang muda fikir masa depan kita. Dan begitu ramai orang muda bersatu membentuk parti muda. And here we are today. Here we are to prove that we can bring the changes that we want to see. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ni orang Johor, bangsa Johor. Orang Johor nombor 1. Marah Cal orang Sabah. Orang Johor ni bukan nak benda yang besar-besar. Kita bukan nak kemewahan yang terlampau. Kita bukannya nak jam Rolex RM20,000. Kita cuma nak pendidikan yang berkualiti. Kita nak makanan atas meja. Kita nak bumbung atas kepala. Tapi apa yang kita lihat dalam negeri kita ni? Negeri ni, Johor itu datang daripada perkataan Jauhar, permata, tuan-tuan puan-puan. Kenapa orang Arab panggil negeri kita Jauhar? Sebab negeri ni negeri yang kaya dengan sumber. Tetapi bila kita tengok orang-orang muda dalam negeri Johor ni, bila mereka nak cari kerja, mereka tak cari kerja dekat Johor. Mereka tak cari kerja dekat bumi belantai permata ni. Mereka cari kerja di Kuala Lumpur. Mereka cari kerja di Singapura. Kerana apabila mereka bekerja di sini, gajinya tidak bermaruah, peluang pekerjaannya tidak bagus. Akhirnya negeri yang berlantaikan permata ini tidak dapat bersaing
dengan negara jiran. Sayang tuan-tuan puan-puan, kerajaan sekarang ni kata mereka perjuangkan nasib rakyat. Selepas pandemik COVID-19, keciciran pelajar di negeri Johor ini 20%. 20% anak-anak kecil berumur darjah 1 sampai darjah 3 tidak boleh membaca, tidak boleh mengira. Ekonomi kita meleset dengan teruk. Retail ekonomi jatuh 70%. Sedang rakyat kita merana, melarat dengan pendidikannya keciciran, dengan ekonomi yang sukar. Apa yang pemimpin buat? Pemimpin tak sudah-sudah berfikir bagaimana mereka nak sustain kuasa mereka. Mereka tak sudah-sudah fikir macam mana mereka nak pastikan poket mereka penuh. Ini ke pemimpin yang orang Johor nak? Itu bukan pemimpin yang saya nak. Orang Johor ni bermaruah. Mereka fikir mereka boleh beli kita dengan gula-gula. Saya orang Johor, kita tahu kan, bila tiba pilihan raya, tiba-tiba nanti ada datang kat rumah kita paket, dalam tu ada beberapa ratus ringgit, minta keluar undi. Kita tunggu dah percutan akhir. Mereka nak beli orang Johor, tetapi mereka salah tuan-tuan puan-puan. Mereka takkan mampu beli maruah orang Johor. Mereka takkan mampu beli semangat orang Johor. Mereka takkan mampu beli harga diri kita orang Johor. Akhirnya kita tahu apa yang kita nak. Kita tahu apa yang kita berhak dapat di negeri kita. Kita berhak dapat pemimpin yang berwibawa. Kita berhak mendapat aduan yang turun ke lapangan, jumpa dengan rakyat, tanya apa masalah rakyat, selesaikan masalah rakyat. Kita tak nak pemimpin yang masa rakyat tengah bertarung nyawa sewaktu banjir, pemimpin duk potong kek. Kita tak nak pemimpin yang nak mesyuarat menyelesaikan banjir, weekend tak boleh, hari cuti. Tetapi bila nak fikir kuasa, sampai 2-3 pagi mesyuarat tak apa. Kita tak nak pemimpin macam tu. Orang kata Pakatan Harapan ni gagal. Mereka kata Pakatan Harapan tak dapat pun buat semua benda yang dijanjikan. Pakatan Harapan diberikan peluang 22 bulan saja untuk memerintah. 22 bulan nak baiki sistem yang dah rosak 60 lebih tahun lamanya, mustahil. Tetapi dalam 22 bulan mereka memerintah, banyak yang mereka telah lakukan. Di negeri Johor sendiri, Pakatan Harapan negeri Johor merupakan yang pertama menunaikan 10 tawaran Pakatan Harapan. Itu bermakna komitmen itu ada. Dan sekiranya diberi peluang untuk memerintah 5 tahun, bayangkan apa lagi yang mereka boleh bawa. Sebab tu ada, baru-baru ni ada orang tanya saya, muda ni boneka DAP ke? Dia kata muda ni boneka DAP ke? Saya kata tak, muda ni bukan boneka DAP, tetapi kami sangat berbangga dapat bekerja dengan kawan-kawan DAP. Kami berbangga dapat bekerja dengan kawan-kawan daripada parti-parti Pakatan Harapan yang ada maruah, yang ada prinsip. Mereka nak pecah belahkan kita tuan-tuan puan-puan dengan tak habis-habis memainkan sentimen perkauman. Ada yang tanya kenapa Amira orang Melayu diletak dalam kerusi yang majoriti Cina. Sampai bila kita nak lihat orang di Malaysia ini hanya menerusi lensa kaumnya? Sampai bila? Kita semua orang Malaysia tuan-tuan puan-puan. Jiwa kita jiwa Malaysia. Saya ingat cerita seorang kawan saya, kawan baik saya, seorang kawan berbangsa India. Dia ceritakan pada saya, sewaktu dia di sekolah,
Kawan saya memang berkaliber. Sekarang ni dia bekerja sebagai Deputy Public Prosecutor. Suatu dia di sekolah, cikgu dia tanya, dah besar nak jadi apa? Dia kata dah besar dia nak jadi Perdana Menteri. Semua orang ketawakan dia kata. Cikgunya yang sepatutnya merupakan seorang pendidik, yang sepatutnya merupakan orang yang memberi semangat kepada anak muridnya, kata, no way. There's no place for an Indian to become a Prime Minister in Malaysia. Ini bukan Malaysia yang saya nak. Kita semua dilahirkan di negara ni. Kita tak kenal negara lain. Tidak kira Melayu ke, Cina ke, India ke, kita sepatutnya mendapatkan peluang yang sama dalam negara ni. Kita patut dapat peluang pendidikan yang sama. Kita patut dapat peluang ekonomi yang sama. Kenapa kita dibezakan menerusi warna kulit? Tiba-tiba bila bersukan, bila Lee Chong Wei mengharumkan nama negara, contohnya Nicole and David mengharumkan nama negara, tiba-tiba mereka orang Malaysia. Tetapi bila balik ke politik, dia masuk balik dalam kompartmen Cina, dia masuk balik dalam kompartmen lain-lain. Tiba-tiba semua bukan orang Malaysia saja. Ini bukan Malaysia yang kita nak. Ini bukan negeri Johor yang kita nak. Bila kita bercerita tentang Malaysia di masa hadapan, bila kita bercerita tentang negeri Johor untuk masa hadapan, ianya adalah negeri Johor dan Malaysia untuk semua orang Malaysia. Itu aspirasi Parti Muda. Itu yang kita nak bawa untuk masa hadapan negara kita. Don't let them divide us any longer. Tuan-tuan dan puan-puan, orang Johor, kita ada kuasa kali ini. Kuasa untuk menentukan apa yang akan terjadi dalam politik negara kita buat masa yang akan datang. Kita ada kuasa untuk menentukan sama ada kestabilan politik itu dapat dipulangkan. Kita ada kuasa tu. Dan yang paling utamanya, paling istimewa dalam negeri Johor kali ini, anak-anak berusia 18 tahun sehingga 21 tahun boleh mengundi. Mereka mendapat kuasa itu bermula di negeri Johor. Saya minta semua rakyat Johor, jangan kita sia-siakan peluang ini. Jangan kita sia-siakan peluang untuk mencipta sejarah dalam negeri ini, untuk mencipta sejarah dalam negara kita. Pada 12 hari bulan Mac nanti, ajak kawan-kawan ramai-ramai, ajak ahli keluarga, tak kira yang duduk di Johor atau di luar Johor, ajak mereka mengundi, ajak mereka keluar mengundi. Dan apabila mereka keluar mengundi nanti dan mereka tanya, siapa nak undi? Katakan pada mereka, undilah parti yang percaya pada mandat rakyat. Undilah parti yang percaya bahawa Malaysia untuk semua rakyat Malaysia. Undilah parti yang percaya bahawa pemimpin itu perlu menjawab kepada rakyat. Pemimpin perlu berkhidmat pada rakyat. Undilah parti yang percaya bahawa politik kuasa dan politik wang perlu ditolak. Undi Parti Muda, undi Pakatan Harapan. Ada orang kata mereka dah hilang kepercayaan pada politik. Negara kita dah tak ada harapan sebab ahli politik semua korup. Tuan-tuan dan puan-puan, the hope in this nation doesn't rest on just one party. It doesn't rest in just one politician. The hope of this nation rests in all of us, in all of Malaysians. The hope in Johor rests in all Johorians. Dan 12 hari bulan 3 nanti kita bawa kembali harapan itu. Kita buktikan pada Malaysia bahawa orang Johor mampu membawa kestabilan kembali pada negara kita. Orang Johor mampu menjadi titik perubahan
kepada semua, sebab ini adalah ceramah terakhir saya di Dun Puteri Wangsa. Besok hari terakhir berkempen, tapi saya tak ada ceramah di Dun Puteri Wangsa esok. Tuan-tuan dan puan-puan, nama saya Amira Aisyah binti Abdul Aziz. Saya calon Dun Puteri Wangsa. Saya harap saya diberikan peluang untuk berkhidmat kepada rakyat Puteri Wangsa. Rosia Amira Aisyah, Rosia Puteri Wangsa, Rosia Nur, Cinta Nika. Nan Amira Aisyah, nan Dun Puteri Wangsa calon Unggal Atraba Yeni Kebena. Saya cakap Johor, semua cakap bangkit. Johor! Bangkit! Johor! Bangkit! Johor! Bangkit! Terima kasih.